شاء فيهرم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه، رواه الشيخان. Dan mikot umrah bagi orang yang berada di luar tanah haram adalah mikot haji. Kerana sabda Nabi SAW pada hadis yang telah lalu, "Liman arada al-hajj wal umrah", bagi orang yang ingin menunaikan haji dan umrah. Dan orang yang berada di tanah haram wajib padanya keluar pada kurang-kurang tanah halal walaupun setapak. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة. Ini untuk melaksanakan umrah. Kalau orang yang berada di luar Mekah ataupun dipanggil afaqi, miqat haji dan umrah dia sama sahaja. Adapun orang yang berada di Mekah, miqat haji dia adalah apa? Mekah. Miqat umrah dia adalah tanah halal. Apa maksud tanah halal? Dia pergi ambil kereta, pergi ke tanah halal. Mana-mana pun tak apa. Adalah pensempadanan tu dinyatakan kerajaan Arab Saudi buat. Tetapi biasanya ataupun yang afdalnya, kita berihram itu di miqat yang afdal. Faham? Jadi kalau sekadar untuk mengesahkan ihram, keluar walaupun setapak ke tanah halal, walaupun atas kenderaan, tak turun pun tak ada masalah. Cuma kena tahulah persempadanan tu. Li'annahu, kerana Nabi SAW telah memutuskan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selepas menunaikan haji ke Tan'im. Lalu dia telah menunaikan umrah di sana. Jadi beliau pergi bersama adiknya Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Jadi Tan'im ni adalah miqat yang paling dekat. Yang paling dekat. Namun daripada segi kedudukan dia nombor 2. Daripada segi kedudukan, ialah nombor 2. Nombor 1 Ji'ranah ataupun Ji'ranah, yang kedua Tan'im, yang ketiga Hudaibiyah. Ini yang afdal. Sebenarnya tidak disyaratkan pun pada ketiga-tiga nama yang disebutkan tadi. Ya, biasanya jemaah ni kalau pergi umrah, travel dia akan bawa pengalaman lah, biar jemaah berpengalaman untuk ihram di ketiga-tiga miqat ni. Jadi mula-mula mereka tiba di Mekah, ihram umrah mereka tu di Qarnul Manazil lah, kapal terbang, kalau datang daripada luar. Kalau datang daripada Madinah, di Bir Ali. Kemudian selesai umrah pertama, maka akan buat umrah kedua, yang maknanya yang dalam package lah. Yang dalam package, maka dia akan bawa pergi Tan'im untuk umrah kedua. Kemudian umrah ketiga bawa pergi Hudaibiyah. Umrah keempat bawa pergi Ji'ranah. Itu yang syarikat bawa. Kalau nak pergi berkali-kali umrah, itu pergi sendiri lah. Faham? Yang pergi termasuk dalam package, dia akan bawa merasa untuk ihram di semua miqat-miqat ini. Jadi yang paling dekat ni Tan'im di sana, dan dia paling besar. Dia paling besar berbanding miqat Ji'ranah ke Hudaibiyah ke. Dan di sana ada masjid, dan masjid itu bernama Masjid Aisyah. Wa Tan'im 3 mil je dekat. Ambil teksi, nak pergi bila-bila boleh. Sebelum subuh, tengah malam, ikutlah. Faham? Ambil teksi, pergi. Berapa rial tu? Ingat. Kalau bas tu 5 rial tu. Ini bas. Maknanya bila musim haji, memang harga dia naik lah. Biasalah tu jemaah kena bayar lebih.
Jemaah yang tak reti, tak tahu, dia bagi tahu berapa, bayar. Contohnya ada setengah hotel tu dia bukit. Jadi jemaah tu balik daripada Masjid Haram. Jadi bila dia nak pergi kat hotel dia kena daki, dia tak larat. Maka dia ambil hotel dekat je. Maknanya kalau daki bukit tu 100 meter je. Tapi dia tak larat. Ambil taksi. Taksi tu minta 20 rial. So rial tu 20 ringgit 100 meter. Jadi kalau tak tahu, gitulah. Jadi kalau nak kurangkan kos, pergi ramai-ramai. Satu taksi tu 20, kalau pergi Tan'im. Satu taksi 20 rial, kita naik 4 orang, seorang bayar 5 rial kan. Okey. Wakilah. Wakilah al-ma'atul. Kalau lam yakun al-furudu wajiban lama amarna bihi. Jadi waktu berani. Ini cara beristidlalnya. Nabi telah menyuruh Sayyidatina Aisyah pergi ke Tan'im. Sedangkan pada ketika itu beliau ada kat Mekah. Nabi suruh keluar, pergi ke Tan'im. Jadi kena keluar juga. Kalaulah untuk ihram umrah itu tak perlu pergi ke tanah halal, maka tak perlulah pergi jauh-jauh. Faham? Berbanding hanya ihram di Mekah. Jadi itu wajah istidlalnya untuk kita sabitkan ihram umrah itu mesti di tanah halal. Tapi benda ni walaupun kita belajar, tapi bila sampai sana dia boleh jadi lupa juga. Faham? Dia lupa. Dia jadi sebab dia gelabah. Sebab tu kalau pergi dengan ada orang pandu, orang tu lah akan ingatkan kita kan. Tapi kadang kalau kita pergi sendiri, dia boleh jadi lupa. Kita dah sampai dah Masjid Aisyah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, afdalnya ihram itu adalah ketika naik kenderaan. Kita pergi Masjid Aisyah, mandi ke sana. Dia ada sedia tempat mandi untuk mandi sunat ihram. Kemudian masuk masjid, semayang pula, mandi sunat ihram. Kalau mazhab Hanafi, lepas semayang terus niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillah, dan talbiyah. Tapi mazhab Syafi'i, selepas semayang naik kenderaan mula bergerak meninggalkan tanah halal itu, mula bergerak barulah niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia boleh jadi lupa. Dia duduk di atas bas tu, dia bercadang untuk bila kenderaan dia bergerak. Tapi kadang-kadang dia jadi kenderaan bergerak, dia tak niat lagi. Jadi bila kenderaan tu bergerak, dia tak niat lagi, lalu kenderaan tu masuk semula ke tanah haram, maka tak sah. Bukan tak sah, kena bayar dam. Dia sah. Dia persoalan miqat ni bukan sah tak sah, tapi kena bayar dam. Dia boleh lupa. Dia boleh Allah Ta'ala lupakan. Okey. Jadi itu antara faedah kalau berjemaah. Masa 2019 saya pergi umrah dengan orang rumah, DIY. DIY tu pergi sendiri. Saya ikut travel. Urus sendiri, semua sendiri. Dia jadi lupa. Sebab kita tak ada jemaah, kita dengan orang rumah. Pergi Masjid Aisyah, bas dah bergerak, rupanya tak niat ihram. Jadi bas tu tak berhenti sebab dia lalu highway kan. Jadi bas sampai Mekah, ambil taksi pergi lagi sekali. Faham? Pada Mekah. Sampai Mekah, ambil taksi. Jadi makan masa lama. Jadi masa kita ambil taksi tu sampai ke Masjid Aisyah, tak turun dah. So dia lintas je tanah halal, niat, lepas tu keluar balik, masuk ke tanah halal semula, ke tanah haram semula. Kemudian seterusnya وعليه له بتركه الإحرام من الميقات والثاني لا تجزئه لأن العمرة أحد النسكين
ويشترط فيه الجمع بين الهل والحرم والحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الهل. Kalau satu orang tu dia tak pergi ke tanah halal, sah tak ihram dia? Sah. Kita sebut banyak kali, miqat makan ini adalah persoalan kena bayar dam atau tak kena bayar dam, bukan sah ataupun tidak sah. Faham? Jadi miqat makan ni dia adalah tanah halal, dia tak pergi, malas. Dia daripada hotel terus niat umrah, terus masuk masjid. Sepatutnya dia kena pergi tu tanah halal tu 5 minit naik taksi. Maka adakah lalu dia buatlah umrah, adakah sah umrah dia? Sah, cuma kena bayar dam. Faham? Cara dia nak gugurkan dam dia, selepas dia telah ihram di Mekah, dia pergi ambil taksi keluar. Macam tadilah, macam masalah sebelum ni. Seseorang dia telah niat ihram haji selepas melepasi miqat. Cara dia nak gugurkan, dia pergi semula ke miqat tadi. Maka barulah gugur dam. Kalau tak, dia main dam. Dan perbuatan ni berdosa. Faham tak? Dia kata tak apalah, aku banyak duit, kan mahal pun 500. Memang kena bayar dam, tapi perbuatan tu kan dia telah meninggalkan benda yang wajib umrah, iaitu ihram di miqat. Faham? Bila wajib, bila dilanggar, berdosa. Jadi macam mana dia nak dapat umrah yang mabrur kalau dia buat dosa? Faham tak? Kemudian wa'alaihi damun. Tu ialah dia. Wasani, pendapat kedua kata tak boleh. Walaupun dia maknanya dia bayar dam, tapi dalam masa yang sama tak sah dia punya umrah dia, sebab dia kena himpunkan antara tanah haram, tanah halal. Sama macam haji. Haji ni kita himpunkan antara tanah haram, tanah halal. Macam contohnya Muzdalifah. Muzdalifah ni di tanah haram, Arafah tanah halal. Faham? Arafah ni tanah halal. Jadi dalam haji ni dia ada unsur menggabungkan antara tanah halal, tanah haram. Jadi umrah pun sama. Ini pendapat muqabil. Tapi dhaif. Qaul Imam Syafi'i juga. Lianna al-umrata kal haji la budda. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kharaja 'ala al-awwali ila al-thani ba'da ihramihi faqad saqata al-jamu' 'ala al-madhhabi. Dan sekiranya telah keluar oleh seseorang berdasarkan pendapat pertama ke tanah halal, selepas ihramnya, selepas ihramnya dia sahaja, maka telah gugur oleh dam berdasarkan qaul mazhab. Selepas ihramnya sahaja tu maksudnya min ghairi an yatalabbasa bi af'alil umrah. Maksud sahaja tu, maksudnya dia baru ihram je, dia belum lagi mula buat amal umrah. Faham? Dia belum tawaf. Itu maksud faqat, ay min ghairi an yatalabbasa bi af'alil umrah. Maka gugur dam. Lagi wasani tafridu 'ala al-fidrati fil 'audi man jawaza al-miqati ilayhi muhriman. Dan pendapat kedua ni sama macam pendapat pertama, pendapat yang sebelum ni tentang haji. Orang yang dia buat ihram haji lepas melepasi miqat, kemudian dia patah balik, adakah menggugurkan dam? Pendapat di sana itu dhaif, di sana kata tak gugur dam. Samalah juga kat sini, tak gugur dam. Sama. Faham takhrij masalah ni daripada masalah sana. Dhaif lah, sebab dia takhrij daripada qaul dhaif, ini pun dhaif. Kemudian wafarraqal awwalu بأن المجاوز مسيء بخلاف المحرم من مكة فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات. Kemudian وأفضل بقاع الهدي للإحرام بالعمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية لأنه صلى الله عليه وسلم. Ini wajah-wajah afdal. Dia biasa. Dia biasa ni orang yang pergi, orang Taif lah. Dia biasa sangat. Dia ada juga dah biasa sangat pergi Mekah pun tak ada rasa nak buat umrah. Itu juga. Dia datang uruskan jemaah, duduk sana satu trip ni biasanya 12 hari kan. Dia tak buat umrah. Sebab tu bila dia bimbing jemaah tu, dia pakai jubah biasa, jemaah pakai baju ihram. Jadi payah pula macam tu. Hilang dia punya rasa lazat tu. Lazat Mekah tu hilang.
Sebab itulah mazhab Hanafi adalah makruh duduk Mekah lama-lama ni bagi orang yang luar. Sebab tu masyayikh Deoban ni dia banyak duduk Madinah kan, berbanding Mekah. Itu alal khilaf. Maka kena sentiasa tajdid lah, tajdid. Jadi orang yang bila dia ni jadi mutawif, dan mutawif yang kira pilihan lah. Sebab ada mutawif ni dia kena tunggu trip. Dia bila dah tak ada sekarang baru dipanggil tu. Jadi dia job dia kurang sikit lah. Ada mutawif yang mana dia akan bawa setiap bulan. Jadi setiap bulan dia akan pergi Mekah. Faham? Pergi 12 hari balik. Betul bulan depan pergi lagi. Balik bulan depan pergi lagi. Ada yang pergi sebulan. Dia pergi sebulan maknanya dia akan bawa 3 jemaah. Di jemaah tu balik, dia datang jemaah baru dia bawa. Dia tunggu kat sana. Macam-macam lah. Faham? Okey? Jadi bergantung pada niat lah. Kita kena kekalkan haibah Mekah tu. Duduk lama-lama tak ada dah haibah. Jadi oleh kerana kerajaan Arab Saudi telah meletakkan undang-undang baru sebelum ni, berapa tahun sebelum ni, siapa pergi umrah kali pertama free of charge dia punya visa. Siapa pergi umrah kedua, ketiga, keempat, seterusnya, maka dia kena bayar 2,000 visa. 2,000. Jadi kalau campur package berapa? Jadi dia tak mungkin berlaku pada jemaah. Dia berlaku pada mutawif. Dia kena bawa jemaah setiap bulan. Jadi macam mana? Kalau ditengok dalam pasport tu ada visa bulan lepas, dia kena bayarlah 2,000. Maka cara dia buat pasport baru setiap bulan. Ada mutawif pergi masukkan dalam saya masuk rosak kan. Dia pergi immigration rosak. Tapi immigration oleh kerana dia tahu ada undang-undang tu, jadi dia bagi kelonggaran kepada mutawif ni. Untuk maknanya dia tak ada bukti dia punya pasport rosak pun dia boleh buat baru. Jadi dia setahun tu ada 12 pasport. Dia macam CIA pula, banyak pasport. Okey. Itu pelbagai lah. Macam lah nak hidup. Kemudian ini wajah dia. Kenapa Ji'ranah tu paling afdal? Sebab Nabi telah ihram di sana. Jadi tempat yang Nabi ihram sudah tu dia paling afdal. Tan'im kenapa menduduki nombor 2? Sebab Nabi telah hantar isteri baginda ke sana. Nabi suruh. Faham? Okey, seterusnya. Kemudian Hamma yahum, duduk berkeinginan. Kemudian dalam peristiwa ini yang nombor 3. Kenapa Hudaibiyah itu nombor 3? Sebab lepas Nabi telah ihram, Nabi masa peristiwa Hudaibiyah tu, Nabi kan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Jadi Nabi dengan para sahabat telah pergi, kemudian telah dihalang tak nak hijrah. Jadi masa Nabi bertolak dari Madinah, Nabi ihram di mana? Di Zulhulaifah bir Ali. Tu dia kata wa ba'da ihrami biha bi Zulhulaifati amal Hudaibiyati, kata hamma bid-dukhuli ilaiha min al-Hudaibiyah. Nabi mahu untuk masuk ke Mekah lalu Hudaibiyah. Fasaddahu, lalu dihalang oleh orang musyrikin anha an Makkah. Faqaddama. Jadi ini wajah kenapa Imam Syafi'i letak maratib macam tu. Jadi Imam Syafi'i telah dahulukan ma fa'alahu, apa yang Nabi buat. Nabi telah ihram di Ji'ranah, maka Ji'ranah tu afdal. Summa amara bihi, kemudian miqat yang Nabi suruh buat, iaitu Tan'im Aisyah radhiyallahu anha. Summa seterusnya ala sittati rasikha min Makkah. Kan Jeddah lagi Jeddah. Lagi
Ini masalah lokasi tu ma'ruf, bagi tahu tu. Jadi di Hudaibiyah kecil je, tak besar sangat masjid dia. Hudaibiyah. Jadi dulu kat Hudaibiyah ni ada telaga. Telaga lah yang daripada zaman Nabi tu. Jadi kemudian telaga tu telah dikambus oleh kerajaan Saudi lah. Takut orang buat syirik. Faham? Kemudian seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihrami ay ad-dukhulu fil nusuki. Dan akidu muayyanan bi ayyan liya hajjan aw umratan aw kilayhima wa mutlaqan bi an la yazida fi niyyati ala. Sekarang ini kita masuk pula. Kalau tadi tu tempat yang ni bagaimana tu, niat haji umrah ni macam mana cara dia, kaifiat ihram. Bila disebut ihram, dia ada dua makna. Tapi ihram yang dalam matan ni maksudnya adalah niat melakukan nusuk. Itulah ihram. Faham? Niat melakukan nusuk haji umrah tu orang panggil ihram. Satu lagi, ihram merujuk kepada suatu keadaan seseorang itu sedang berada dalam larangan. Itu pun dipanggil ihram juga. Faham tak? Satu, ihram maksudnya apa? Niat melakukan nusuk. Yang kedua, keadaan berada dalam keadaan ihram, itu dipanggil ihram. Allahu Akbar. Seterusnya, jadi ihram ni dalam mazhab Syafi'i, ada berapa? Pertama, ihram haji sahaja. Yang kedua, ihram umrah sahaja. Yang ketiga, ihram haji campur umrah. Yang keempat, ihram mutlak. Yang kelima, ihram ka ihrami fulan. Ada 5. Faham? Mazhab Syafi'i ada 5 kaifiat ihram. Yang pertama, ihram haji saja. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Yang wajib, ihram haji. Yang kedua, ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Yang ketiga, dia ihram kedua-duanya sekali. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillah. Faham? Yang ketiga, ihram mutlak ni dia ihram nawaitul ihram bas. Saja aku ihram. Itu panggil mutlak. Tanpa dia ta'yinkan. Jadi mutlak ni lawan daripada ta'yin. Nombor 1 ta'yin, nombor 2 ta'yin, nombor 3 ta'yin. Faham? Nombor 5, cara ihram ni dia panggil ihram ka ihrami fulan. Contohnya, nawaitul hajja, nawaitul ihram kama ahrama bihi Zaidun. Aku ihram seperti mana ihramnya Zaid. Zaid ihram apa, itulah ihram aku. Itu dia panggil ahrama ka ihrami fulan. So, keempat, kelima-lima cara ni boleh dilakukan. Dan apa kesan dia, itu akan dijelaskan. Akan dijelaskan. Wallahu a'lam.